Okay, hi guys. Jumpa cikgu lagi dalam subjek geografi. Okay, hari ini kita masih lagi di bab yang ke-9 iaitu semula jadi dan kerjasama ekonomi dunia. Kita fokus kepada topik sumber tenaga alternatif. Alright. So secara umumnya ini adalah sumber tenaga alternatif yang terdapat di seluruh dunia. Ada sumber bahan api fosil. Sebelum ni kita dah belajar. Alright, ada petroleum, gas asli dan arang batu. Okey, dan selain peding, semua awak tengok dekat skrin tu ada tenaga angin, matahari ataupun solar, air, ombak, biogeosim, geothermal yang tak ada kat sini, nuklear, bateri dan sebagainya. Okey, hari ini kita fokus kepada negara-negara yang menggunakan sumber tenaga tersebut dan apa kegunaan dia. Okey, kita ambil satu contoh tenaga matahari ataupun tenaga haba yang kita panggil tenaga suria atau tenaga solar. Fokus kita kepada negara Jepun kerana mereka mempunyai teknologi yang sangat canggih selain daripada kekerapan atau jumlah cahaya matahari yang mereka terima cukup banyak. Jadi sesuai untuk menjalankan sistem tenaga suria. Okey, so mereka akan gunakan tenaga solar ini untuk elektrik di kilang, di rumah, selain daripada di kawasan pertanian untuk mengepam air, di klinik-klinik dan sebagainya lah. Alright, itu kegunaan tenaga solar di Jepun. Okey, kita tengok macam mana tenaga solar berfungsi, right? Solar panels, sometimes known as solar PV, use sunlight to generate electricity. The key part of a solar panel is a thin layer of semiconducting material that absorbs sunlight and converts it to electricity. This can then be used to power electrical appliances in your home. But before it can do this, the electricity your solar panels produce needs to be converted from direct current to alternating current. This makes it safer for use in your home and usable with your appliances. You'll need an inverter to do this, which is a box that's usually set up in your loft. You'll also have a meter inside your home to show you how much electricity your solar panels are generating in real time. The sunnier it is, the more power they'll generate. So duller days mean they'll produce less electricity, and they won't work at night or if heavy snow covers them. Therefore, if you have solar panels, you'll still need to buy some of your power from the national grid. You can also install a solar battery to store excess electricity from your solar panels, but this usually won't be enough to make you completely self-sufficient. Any electricity you don't use or store is then exported to the grid. There are a wide choice of solar panel brands to choose from. To find out the solar panels that impress their owners, visit which.co.uk. Alright, so daripada video yang awak tengok tadi, secara simple, cara mudahnya ialah bagaimana sel fotovoltaik yang dipasang akan menyerap tenaga haba daripada matahari, kemudian ditukar kepada tenaga elektrik melalui bateri yang disimpan, kemudian akan digunakan, digenerate sebagai tenaga elektrik lah untuk memanaskan air, untuk memasak dan sebagainya di rumah-rumah dan juga di kawasan perindustrian lah. Alright, kita pergi ke lanjut yang seterusnya iaitu tenaga angin. Okey, di Belanda, Belanda mempunyai kawasan yang sangat lapang, luas, jadi dengan tiupan angin yang sangat banyak, sangat sesuai untuk tenaga angin. Okey, jadi mereka banyak menggunakan tenaga angin ni untuk memutarkan turbine, jadi untuk menghasilkan tenaga elektrik bagi mengisar bijirin, elektrik atau lampu di kawasan-kawasan ladang, pertanian, okay, dan sebagainya. Okey, yang seterusnya adalah tenaga biomas atau tenaga biogeosim. Alright, di India mempunyai sumber biomas yang sangat banyak, terutamanya daripada sisa tumbuhan, najis haiwan, sisa pertanian, habuk kayu daripada kilang-kilang dan sebagainya. Jadi ia digunakan untuk sebagai bahan bakar untuk memasak ataupun sebagai bahan untuk digunakan di kawasan perindustrian yang kecil seperti industri batu bata, tembikar dan sebagainya. Jadi daripada bahan bakar sumber-sumber tadi menghasilkan gas etanol dan gas metana ya. Jadi sangat sesuai. Cuma satu kekurangannya ialah mencemarkan alam sekitar. Alright, seterusnya adalah tenaga ombak. Fokus kepada negara Jepun, negara Perancis, sorry. Okey, jadi tenaga ombak ni menjana elektrik melalui turbine. Okey, yang dihasilkan akibat daya ombak dan juga aliran air angin udara yang keluar masuk melalui kawasan
turbine. Turbine itu diputarkan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, tekanan daripada ombak itu juga. Okey, di negara Perancis, lokasi contoh diberi ialah di Saint-Malo. Okey, satu lagi tenaga ombak iaitu tenaga pasang surut di China ya. Okey, banyak digunakan di kawasan pinggir pantai di China untuk kegunaan perindustrian terutamanya. Okey. Yang seterusnya ialah tenaga geothermal di Iceland. Okey, kerana mereka mempunyai banyak kawasan yang sangat luas dengan aktifnya gunung berapi. Jadi, kawasan-kawasan yang mempunyai kolam geothermal akan menghasilkan wap air yang sangat panas. Jadi, wap air inilah yang akan ditukarkan kepada tenaga elektrik, menghasilkan sumber tenaga untuk mereka gunakan. Okey. Jadi, secara umumnya terbahagikan kepada dua, iaitu kawasan yang wap airnya suhunya kira-kira 150 darjah. Jadi banyak digunakan sebagai sumber tenaga di rumah-rumah lah. Okey. Manakala yang lebih tinggi suhunya seperti 200 darjah Celsius ke atas banyak digunakan di perindustrian di kilang-kilang. Okey, selain daripada memanaskan kolam air dan sebagainya. Alright, seterusnya ialah kuasa hidroelektrik. Okey, ini kita fokus pada negara Malaysia lah, kerana Malaysia banyak menjana kuasa elektrik melalui sumber kuasa air ataupun sungai, dan sungai yang sangat deras. Jadi tenaga ini sangat sesuai kerana kurang pencemaran, dan banyak sungai di Malaysia yang mempunyai aliran sangat deras dan sangat sesuai untuk dibina empangan. Alright, contoh dibagi di sini empangan Temenggur dan empangan Bakun di Sarawak ya. Bahagian atasnya disimpan air, sebab itu dinamakan kawasan tadahan air. Manakala di bahagian bawahnya aliran air yang deras itu akan memutarkan turbine lalu menghasilkan tenaga elektrik. Okey, ini kita tengok contoh diagram paling mudah bagaimana sesebuah empangan itu berfungsi. Alright. Okey, ini generator yang akan menyimpan atau menukar tenaga daripada pusingan turbine ini melalui aliran air sungai yang mengalir deras di bahagian bawah. Ia akan memutarkan turbine lalu menghasilkan tenaga elektrik. Manakala di sini ialah kawasan water reservoir, kawasan simpanan atau kawasan tadahan air. Alright, ini kawasan air yang lebih lah, dia akan melimpah keluar. Alright, itu basic. Okey, saya cikgu rasa itu saja. Walaupun agak ringkas, laju terpaksa sebab kita nak pendekkan video. Kalau tak faham, boleh WhatsApp cikgu, boleh tanya. Alright, lepas ni cikgu akan upload lagi satu video. So kat video tu korang tengok video tu dan buat satu kerja yang akan cikgu arahkan nanti. Alright, thank you. That's all for today. Kita jumpa untuk video yang seterusnya. Bye. Ciao.